Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini bersama saya Muhammad Aiman, dietitian daripada Kaini Pro yang terletak di Eco Arden Setia Alam. Okey, jadi pada hari ini saya akan berkongsikan tentang penjagaan pemakanan bagi pesakit diabetes, khususnya bagi pemakanan karbohidrat. Pertama sekali kita kena tahu apa itu diabetes. Okey, diabetes ni dia terjadi adalah dalam keadaan di mana paras gula di dalam darah kita lebih tinggi daripada normal. Puncanya biasanya adalah terjadi kerana insulin tidak dapat dihasilkan mencukupi untuk kegunaan badan kita, ataupun kita punya sel-sel dalam badan kita tidak dapat menggunakan insulin itu secara lebih efektif. Untuk tipsnya adalah ada 3 tips, iaitu 3J: jenis, jumlah dan jadual. Untuk jenis, terdapat 2 jenis karbohidrat, iaitu jenis kompleks dan juga jenis simple. Untuk kompleks ni tinggi dengan serat. Apabila makanan karbohidrat yang tinggi dengan serat ini, dia akan melambatkan proses penghadaman, lalu dia akan melambatkan proses untuk paras gula naik. Paras gula kita akan naik secara perlahan dan tidak shoot up tinggi. Untuk contoh-contoh adalah makanan karbohidrat kompleks ni adalah seperti roti wholemeal, bijirin, oat ataupun buah-buahan. Seterusnya adalah karbohidrat simple ataupun karbohidrat ringkas. Dia adalah rendah dengan serat dan juga rendah vitamin. Bila dia rendah serat, kadar penaikan gula dalam darah akan lebih cepat kerana dia dihadam dengan lebih cepat. Jadi contoh-contoh makanan-makanan yang mempunyai karbohidrat ringkas ni adalah seperti gula, madu dan juga manis-manisan. Okey, seterusnya adalah J yang kedua, iaitu jumlah. Untuk jumlah, kita kena tahu bagaimana kita nak kira karbohidrat di dalam makanan yang kita makan. Okey, saya bagi contoh. Satu pertukaran bersamaan dengan 15 gram karbohidrat. Untuk kira satu pertukaran ni, untuk contohnya adalah nasi. Untuk nasi, 1 senduk rata racik yang tidak membumbung ya, yang 1 senduk rata nasi, okey, bersamaan dengan 15 gram karbohidrat. Ini bersamaan juga dengan satu pertukaran karbohidrat bagi roti. Satu keping roti, tak kisah roti putih ataupun roti wholemeal, dia sama juga pertukaran dengan 1 senduk nasi. Seterusnya untuk buah-buahan. Buah-buahan yang kita boleh genggam ataupun sebesar ni macam apple, orange, ia juga bersamaan dengan 1 biji bersamaan dengan 15 gram, iaitu satu pertukaran. Seterusnya, kalau buah-buahan yang besar seperti betik, satu panjang ni bersamaan dengan 15 gram. Jadi, bila kita dah tahu beberapa pertukaran tu, kita kena tahu J yang ketiga, iaitu jadual. Berapa banyak kita boleh makan untuk pertukaran, berapa pertukaran yang kita perlu makan untuk waktu-waktu makan yang tertentu. Okey, jadual ni adalah, kalau bahasa Inggeris itu time. Kita kena tahu untuk setiap meal time, iaitu makan malam, makan hidangan utama iaitu makan hidangan utama iaitu makan malam, tengah hari dan juga sarapan pagi. Ini adalah makanan hidangan utama. Bila kita dah tahu 3 makanan hidangan utama ni, kita ada juga snack. Snacking iaitu minum pagi dan juga minum petang. Untuk makanan hidangan utama, hanya 3 ke 4 pertukaran karbohidrat dibenarkan untuk setiap hidangan. Jadi 3 ke 4 pertukaran untuk breakfast, 3 ke 4 pertukaran untuk lunch dan 3 ke 4 pertukaran untuk dinner. Sebagai contoh, 3 senduk nasi dan 1 biji buah. Itu sebagai contoh lah. 3 boleh juga ditukarkan kepada mi ataupun mihun, kuih tiaw dan lain-lain. Dan untuk snacking, kita ada 1 ke 2 pertukaran untuk minum pagi ataupun minum petang. Jadi kita punya gula tu tidak akan spike up terlalu tinggi jika kita makan lebih daripada keperluan kita. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan keperluan karbohidrat masing-masing, terutamanya bagi pesakit diabetik, bolehlah berjumpa dengan mana-mana dietitian yang terdekat ataupun boleh datang ke Kaini Pro di Setia Alam. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.